Ada 4 jenis tropisma. Ada 4 jenis tropisma. Ia bergantung kepada jenis rangsangan. Nama-nama tropisma ini bergantung kepada jenis rangsangan dia. Okey, yang pertama ialah fototropisma. Jika fototropisma bermaksud cahaya. Foto rangsangannya ialah cahaya. Dan yang kedua, hidrotropisma. Jika kamu perhatikan, huruf-huruf yang cikgu gunakan tu ada huruf yang besar kat tengah. Contohnya fototropisma. Cikgu nak bila awak sebut dia sama-sama dengan cikgu, awak gunakan pronoun tu bagi kuat sikit. So kita akan mudah ingat. Fototropisma, cahaya, rangsangan cahaya. Jika rancangan air, kita sebut hidrotropisma. Hidrotropisma. Hydro bermaksud air. Next, yang ketiga, geotropisma. Okey, awak belajar geografi kan? Geografi, geo bermaksud apa? Bumi. Jadi geo ini sebenarnya dia mengarah kepada gravity. Gravity. Geotropisma rangsangannya adalah gravity. Dan yang keempat ialah tigmotropisma. Sebut dengan cikgu. Cikgu buat G itu bagi besar. Tigmotropisma bermaksud rangsangan sentuhan. Boleh? Ada 4 pengkelasan kepada tropisma. Sekarang jom kita kenal apakah yang dimaksudkan dengan fototropisma. Ingat, fototropisma ialah satu rangsangan berkaitan dengan cahaya, foto. Jadi perhatikan gambar rajah tu. Okey, cahaya datang daripada atas. Daripada atas ni. Nampak kan? Jadi bahagian mana tumbuhan yang sedang tumbuh ke arah rangsangan? Yang sedang tumbuh ke arah rangsangan ialah pucuk dan juga daun. Jadi kita kenal ia sebagai fototropisma positif. Fototropisma positif. Hai Nur Akila. Fototropisma positif. Kerana pucuk tumbuh ke arah cahaya. Okey, kita tengok pula akar. Apabila pokok itu membesar, akar bergerak menjauhi rangsangan, iaitu rangsangan sekarang ialah cahaya. Jadi kita panggil sebagai fototropisma negatif. Maksudnya ia menjauhi cahaya. Dan konsep sekarang bahagian tumbuhan yang menjauhi cahaya ialah akar. Betul? Perhatikan. Cikgu nak awak sentiasa perhati. Kita kena banyak perhatikan gambar. Boleh? Alright. Situasi terkini. Tengok. Macam in love je. Tumbuhan ini dengan sumber cahaya yang paling utama sekali di dunia iaitu matahari. Ceritanya, ingat tak standard pembelajaran kamu yang kedua? Standard kamu yang kedua adalah mewajarkan. Mengapa tumbuhan bergerak balas sedemikian? Mewajarkan. Maksudnya awak beritahu. Kenapa ya? Sebab kenapa? Apa faedah yang dia dapat apabila dia bergerak seperti itu? Dalam konsep sekarang, perhatikan pucuk tumbuhan ini cenderung ke arah cahaya. Mengapa? Wajarkan gerak balas pucuk atau daun ini. Kenapa? Kenapa tumbuhan mesti mencari cahaya? Betul. Ya, kamu memang murid-murid yang bijak. Cikgu tahu walaupun kamu tak nak suarakan dengan kuat apa dia jawapan dia, tapi dalam hati tu cikgu boleh baca dah. Okey. Membolehkan cahaya matahari yang mencukupi diperolehi untuk melakukan proses fotosintesis. Ingat, daun dan pucuk
pada pokok, pada tumbuhan akan melakukan penyerapan cahaya. Jadi di situ kenapa cahaya diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis. Betul kan? Proses fotosintesis untuk membuat makanan kepada tumbuhan. Okey. Kita terus kepada rangsangan jenis yang kedua. Tropisma yang kedua. Tropisma yang kedua yang cikgu nak tekankan di sini ialah hydrotropisma. Perhatikan perkataan hydro bermaksud rangsangannya adalah air. Jadi yang warna biru bawah ni dalam gambar adalah air. Okey. Cuba perhatikan klip yang cikgu sediakan untuk kamu. Nampak kan anak panah itu menunjukkan akar tumbuhan, iaitu bahagian tumbuhan bergerak ke arah air, bergerak ke arah rangsangan. Maka kita panggil dia sebagai positif tropisma. Ingat lagi? Dalam konsep sekarang disebabkan rangsangannya adalah air, jadi kita sebut hydrotropisma positif. Boleh? Akar adalah hydrotropisma positif. Kenapa? Sebab akar tumbuh ke arah air. Dalam konsep sekarang, bahagian mana tumbuhan yang bergerak menjauhi air? Ada kan yang menjauhi air? Tengok. Daun kan? Jadi, daun adalah hydrotropisma negatif. Hydrotropisma negatif. Boleh? Okey, kita teruskan kepada gambar dalam situasi semasa. Ini adalah antara pemandangan tumbuhan yang telah besar yang mana akarnya mula tumbuh ke arah air, menunjukkan hydrotropisma positif. Dan kalau di kawasan di negeri cikgu ini, kawasan seperti Kuala Perlis ataupun di kawasan kamu yang ada paya bakau tu, kan ada pokok paya bakau, pernah tengok pokok bakau, dia punya akar tu timbul naik atas tu, dia itu menunjukkan hydrotropisma positif. Dan ceritanya ini lagi hebat kan? Ini adalah antara gambar-gambar yang berjaya disimpan. Okey, akar tumbuh ke arah sumber air dikatakan hydrotropisma positif. Tetapi, cikgu nak tanya ni, wajarkan gerak balas akar ini. Wajarkan gerak balas akar ini. Maksudnya apa? Kenapakah akar cenderung untuk tumbuh ke arah air? Apa yang akar dapat? Apa yang akar cari? Okey, masa untuk berfikir. Yes, akar melakukan penyerapan air dan juga garam mineral. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis, untuk meneruskan kehidupan. Okey, untuk sokongan bagi tumbuhan air. Jadi perlu ada penyerapan air oleh akar. Banyak fungsi yang menggunakan air. Jadi akarlah bahagian tumbuhan yang akan mencari air. Boleh? Kita terus kepada tropisma yang ketiga. Hai pokok. Rangsangan bunyi tak boleh. Okey. Next, geotropisma. Ingat, geo berkaitan dengan gravity, iaitu tarikan ke arah bumi. Geotropisma. Okey, dalam konsep sekarang, perhatikan bahagian tumbuhan yang bergerak ke arah rangsangan. Rangsangan sekarang adalah bumi, graviti bumi. Jadi bahagian tumbuhan yang bergerak ke arah rangsangan sekarang adalah akar. Okey, yang bawah ni. Jadi kita namakan sebagai tropisma positif disebabkan rangsangannya adalah graviti, maka kita namakan sebagai geotropisma positif. Akar geotropisma positif. Dan bahagian tumbuhan yang bergerak menjauhi
rangsangan adalah daun. Jadi daun dikatakan menunjukkan tropisma negatif. Jadi apabila tropisma negatif, nama yang betulnya adalah geotropisma negatif. Boleh? Mudah saja. Jom kita tengok antara situasi yang cikgu nak kongsikan kat sini. Gambaran pokok yang menunjukkan geotropisme positif. Akar tumbuh ke arah bawah, ke dalam tanah mengikut graviti. Jadi nampak sampai bengkok batang pokok tu. Okey. Yang ni lagi. Okey, dia tumbuh naik sampai macam tu bengkok. Punyalah nak cari juga tanah tu. Dan ini adalah geotropisme positif. Kalau cikgu tunjuk macam ni maksudnya apa? Teng teng teng. Wajarkan gerak balas akar ini. Wajarkan maksudnya beritahu mengapa akar cenderung untuk melakukan gerak balas seperti itu. Apa yang dia dapat? Jika awak perhatikan di sini, apabila pokok ataupun tumbuhan akarnya mencengkam betul-betul ke arah tanah, pokok ni jatuh tak? Cikgu sini sikit. Jatuh tak? Tak jatuh kan? Ada sebab. Okey, ini ayat dia. Akar akan tumbuh ke dalam tanah dan ini akan memberi cengkaman dan menstabilkan kedudukan pokok ataupun tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Jadi awak kena tahu kepentingan tumbuhan dalam mengatasi masalah banjir ataupun tanah runtuh. Jadi bila ada banyak pokok, kita boleh mengatasi masalah seperti tanah runtuh. Especially di kawasan Bukit Bukau. Di kawasan rumah awak pun kalau ada tebing-tebing sungai, kalau ada pokok-pokok besar, itu sebab dia mencengkam tanah. Jadi dia boleh mengatasi masalah tanah runtuh.